Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua. Terutama sekali bagi pelajar kelas saya lah. Okey, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai jenis sistem perhubungan. Jenis sistem perhubungan yang pertama sekali kita kena tahulah apa yang dimaksudkan perhubungan dalam elektronik. Okey, perhubungan adalah pemindahan maklumat dari pemancar kepada penerima. Maksudnya pemindahan dari pemancar kepada penerima ni adalah sebagai contohnya adalah televisyen. Okey, televisyen dan radio. Okey, di yang mana kita tahu perhubungan yang kita jalinkan melalui elektronik ini adalah menggunakan contoh peralatan tadilah. Yang mana dia akan melalui proses menghantar. Okey, melalui apa? Pemancar dan juga kita terima melalui penerima. Contoh penerima yang paling dekat adalah televisyen dan juga radio. Itu adalah yang paling nyata di depan mata kamu. Dan juga contoh yang lain adalah contohnya telefon lah. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan perhubungan. Mesti ada kaitan dengan maklumat, pemancar dan juga dihantar kepada penerima. Okey, yang seterusnya, okey, kita tengok jenis-jenis perhubungan. Yang pertama sekali adalah simplex. Okey, simplex ni adalah hubungan yang kita katakan satu pihak je yang menghantar maklumat, manakala satu pihak lagi hanya menerima. Okey, contohnya adalah siaran radio dan televisyen. Okey, itu adalah contoh yang terdekat bagi yang kita katakan sebagai simplex ataupun satu pihak sahaja yang menghantar maklumat dan satu lagi menerima. Contohnya macam inilah kita tengok televisyen, berita kan. Okey, mungkin kamu kata kita tengok ada perhubungan kita melalui dua ni tadi, macam kita dengan ni berhubung melalui kita boleh dengar melalui televisyen. Itu sebenarnya adalah saluran lain. Ini saluran penghantaran televisyen ni dia khas untuk televisyen dan juga radio. Okey. Okey, itu adalah contoh bagi simplex. Manakala satu lagi sistem kita panggil dia duplex. Okey, duplex ialah sistem perhubungan dua hala antara pemancar dan juga penerima. Okey. Simplex. Okey, simplex ni pula duplex. Kita panggil duplex tadi. Duplex ialah sistem perhubungan dua hala antara pemancar dan juga penerima. Maknanya pemancar hantar dan juga penerima pun boleh hantar balik maklum balas kan. Contohnya telefon lah. Contohnya telefon paling dekat. Okey, dalam pada tu juga duplex ni ada dua jenis. Satu iaitu duplex separuh, manakala satu lagi duplex penuh. Okey, duplex separuh ni dia akan bekerja secara bergilir-gilir antara pemancar dan juga penerima. Contohnya adalah yang paling dekat adalah walkie-talkie. Walkie-talkie kita tengok macam kalau kita berhubung dengan daripada pondok jaga kepada kelas kita lah kan. Okey. Hello, Assalamualaikum. Over and out kan. Over, tutup. Lepas tu orang sana pula tekan. Dia tak boleh berhubung secara bersembang macam bersembang depan-depan ni kan. Dia cuma hantar, lepas tu tutup, orang sana pula hantar sini balik balas kan. Itu yang kita katakan duplex separuh. Manakala duplex penuh ialah sistem perhubungan dua hala yang mana ia adalah boleh menerima isyarat secara serentak. Okey, paling senang yang kita nak kita tengok adalah contoh paling senang adalah telefon. Okey, telefon. Kita tengok kita boleh berkelahi lah dalam tu kan. Kalau nak banding dengan kita gunakan orang panggil
Kalau kita gunakan separuh tadi, macam walkie-talkie nak bergaduh susah kan. Tapi dalam telefon ni kita boleh berbalah, kita boleh lah. Itu contoh yang tak elok lah. Okey. Contoh paling dekat adalah telefon. Selain daripada itu, kalau kita menggunakan data, itu kita menggunakan modem dan juga modem dan juga ni lah. Modem orang kita modem, iaitu modem ni adalah pemodulatan dan juga penyahmodulatan. Mo adalah modulation, dem pula demodulation. Jadi kalau gabungan dia perkataan tadi, dia akan jadi modem. Okey. Okey, itu adalah pemindahan secara menggunakan data lah. Okey. Komponen asas sistem perhubungan. Okey, komponen asas sistem perhubungan, iaitu yang pertama sekali dia adalah terdiri daripada penghantar. Okey, kemudian media dan juga penerima. Okey. Okey, penghantar ni adalah boleh dikategorikan dalam kata apa, yang menerima masukan. Okey, apa yang dimasukkan dengan penghantar? Okey, yang tadi kita tengok boleh ya. Penghantar, kemudian media, kemudian penerima kan. Okey, kita tengok apa yang ada pada penghantar. Okey, penghantar adalah dia menerima masukan. Okey, sama ada masukan data ataupun audio ataupun visual. Sama ada daripada analog ataupun digital. Okey. Maklumat asal yang ingin dihantar perlu disesuaikan dengan media penghantaran sebelum ditukar bentuk. Okey. Proses penyesuaian melalui beberapa tahap mengikut maklumat yang hendak dihantar. Okey. Kita tengok sini ya. Satu daripada prosesnya adalah pemodulatan. Iaitu pemodulatan sama ada pemodulatan AM ataupun amplitude ataupun pemodulatan frekuensi FM. Ataupun juga pemodulatan amplitude denyut ataupun kita panggil dia PAM, PAM. Dan juga pemodulatan denyut kod PCM ataupun pemodulatan kod modulation lah. Itulah lebih kurang kan. Kemudian kita lihat juga melalui apa yang kita katakan sebagai media. Kita dah biasa dengar apa itu media. Okey, media ni adalah yang kita maksudkan adalah saluran, iaitu yang menjadi penghubung antara penghantar dengan penerima. Okey, media penghantaran yang kita katakan media penghantaran, contohnya adalah udara kan. Media penghantarannya adalah melalui udara, iaitu melalui isyarat elektromagnet. Okey. Ataupun melalui wire, sama juga dengan isyarat elektrik. Okey, isyarat elektrik ataupun juga yang kita katakan sebagai wireless, iaitu sama juga ya macam udara tadi kan. Okey. Walau bagaimanapun, isyarat yang dirambat ataupun di dalam media berkemungkinan terdedah daripada pemerosotan, iaitu sama ada pemerosotan, herotan dan juga hingga. Apa yang dimaksudkan dengan pemerosotan tu? Okey, pemerosotan tu adalah isyarat tadi kalau kita hantarkan besar, yang sampainya mungkin kecil. Jadi maklumat yang kita dapat tu mungkin tidak sepenuhnya tepat seperti yang kita hantar kan. Kemudian herotan. Herotan ni adalah maknanya atas gangguan luar akan menghasilkan contohnya tadi macam glitch lah, tahu glitch. Dia ada herok-herok sikit kan. Dia isyarat dia tidak jelas dan sebagainya kan. Okey, itu adalah herotan, maknanya
isyarat tadi mungkin sama juga tadi, mungkin tidak tepat. Dan juga satu lagi hinga. Hinga ni adalah bising. Kebisingan dalam isyarat yang dihantar tadi. Okay? Okey, kemudian yang seterusnya kita tengok adalah penerima. Apa maksudnya penerima? Penerima contoh paling dekat adalah radio, televisyen dan juga contohnya telefon lah. Okey, penerima akan membina semula isyarat. Membina semula isyarat maknanya isyarat yang dihantar tadi dalam bentuk sama ada AM ke, FM ke, PCM ke, PAM ke, semua dia akan tukar balik kepada bentuk isyarat yang asal ataupun kita panggil dia sebagai menyah modulat. Menyah modulat. Okey, menyah modulat tu maknanya dia buang balik isyarat pembawa, dia hasilkan balik isyarat yang kita nak daripada yang dihantar daripada pemancar tadi kan. Okey, itu yang dikatakan penerima. Penerima adalah device yang kita gunakan sama ada televisyen, radio, apa lagi? Komputer kan, data daripada internet dan sebagainya lah. Okey. Yang seterusnya kita panjangkan sikit untuk kali ini supaya tak membazir masa lah. Ini buat banyak-banyak pun. Jadi kamu tak dengar pun satu masalah. Tapi yang saya nak ingatkan dekat sini bahawa apa yang saya buat ni kita akan buat ujian. Kita tak kira lah macam mana bentuk ujian yang saya buat. Yang semestinya berkaitan apa yang kamu belajar dengan saya lah. Okey, kemudian kita tengok media penghantaran. Okey, isyarat dihantar dalam bentuk elektromagnet. Isyarat yang dihantar adalah dalam bentuk elektromagnet. Maknanya di sekitar kita ni penuh dengan isyarat elektromagnet. Merata-rata tempat semua ada elektromagnet. Ya. Sebab apa? Kita tak nampak lah kan. Kita tak nampak. Kita pun tak tahu adakah punca-punca banyak penyakit sekarang ni berpunca daripada banyak sangat elektromagnet di udara sekarang ni kan. Tapi tak apalah. Okey. Isyarat elektromagnet ni dia akan bergerak dalam udara, vacuum dan juga media penghantaran yang lain. Okey. Tenaga elektromagnet terdiri daripada medan magnet dan juga medan elektrik. Okey. Medan magnet dan juga medan elektrik. Medan elektrik tu kita kata medan elektrik ni mesti dia akan melalui contohnya adalah wire lah kan. Okey. Kedua-dua medan ini berubah secara sinus pada frekuensi rendah dan juga pada frekuensi terlampau tinggi. Okey ni. Okey, perubahan diukur dalam bentuk hertz. Okey, perubahan dalam bentuk hertz. Okey, keseluruhan julat frekuensi dinamakan spektrum elektromagnet. Okey, spektrum elektromagnet. Okey, segmen ini dibahagikan pada sifat dan penggunaan semasa kini ya. Okey, nanti saya akan tunjukkan dia punya gambar rajah. Segmen spektrum elektromagnet dan juga perincian segmen gelombang radio ni ya. Okey, nanti saya tunjukkan. Okey. Mungkin dari bawah mungkin saya dah letakkan. Okey. Yang pertama sekali kita tengok sini ya. Gelombang antara 300 hingga 3 kHz adalah gelombang suara. Okey, ini adalah gelombang yang terbaik untuk suara lah. 300 dan juga 3 kHz. Okey, suara kan macam suara saya sekarang ni. Dia biasanya antara 300 Hz hingga 3 kHz. Maknanya selepas pada tu bising lah. Lepas bising dia akan menjadi lama bising lama-lama hilang. Okey, dia bunyi bingi lama-lama hilang. Okey, gelombang tu kita panggil dia sebagai gelombang antara 3 kHz hingga 300 GHz ni adalah gelombang radio. Okey, gelombang radio antara 300 GHz hingga 3000 GHz adalah gelombang milimeter.
Manakala 3000 GHz hingga 450 terahertz adalah infrared ataupun inframerah. Manakala 450 terahertz hingga 750 adalah 750 hertz. Dan terahertz adalah gelombang nampak. Gelombang nampak ni visual lah. Okey, visual. Dan juga 750 terahertz hingga 300 P apa dia? P. Tu atas lagi pada dia adalah ultra ungu. Mana yang selebihnya adalah 300 P hertz ke atas adalah alu X, gamma dan juga kosmik. Ni kira dah tahap apa yang kita kata apa yang boleh memastikan orang kata apa begitu saya tak ingat nama dia. Gelombang-gelombang X dan sebagainya, gamma lah semua tu adalah lebih daripada ni kan. Lebih daripada 300 P hertz. Okey. Okey, yang selebihnya kamu boleh tengok lah. Boleh tengok lah. Frekuensi sangat rendah, VLF. Kita tahu kan. Itu kamu dah belajar sebelum ni. Okey. Media penghantaran digunakan dalam sistem perhubungan boleh dikategorikan sebagai dua kumpulan, iaitu gelombang mikro dan juga perhubungan satelit kabel sepaksi dan juga perhubungan satelit. Iaitu gelombang mikro atau juga perhubungan satelit. Okey. Manakala contoh saluran berdawai pula ialah talian dua dawai, iaitu kabel sepaksi dan juga gentian optik. Okey. Sekarang ni kita lebih moden. Kalau dulu memang kita hanya menggunakan kabel sepaksi ataupun kabel kupram dan sebagainya. Sekarang ni kita ada yang lebih moden, iaitu gentian optik. Okey, gentian optik ni dia menggunakan cahaya. Okey. Okey, yang seterusnya talian dua dawai. Ni yang tadi lah. Okey, apa yang dimasukkan dengan talian dua dawai? Okey. Ini adalah kerap kali digunakan sebagai talian telefon terdiri daripada dua dawai selari yang digulung-gulung kan, dipiuh, orang panggil dipiuh. Okey. Pada jarak tertentu dibaluti dengan penebat plastik. Okey. Kenapa dia dibuat secara macam tu? Supaya mengurangkan gangguan talian silang. Okey. Kita tahu banyak sangat frekuensi kan yang melalui talian dua dawai ni. Dia boleh menghasilkan sebenarnya persilangan. Bila bersilang ni, apa yang kita tahu, bila frekuensi bersilang ni dia akan menghasilkan gangguan lah. Okey. Itu yang kita nak elakkan. Okey. Okey, yang seterusnya. Mana dia? Okey, sistem ni yang kita sistem talian dua dawai ni, kita tahu dia dipulas-pulas kan. Dia akan bentuk ni. Dia punya lebar jalur dia antara 300 hingga 3400 hertz. Okey, itu dia punya jalur lebar. Mana jalur lebar ni apa maksud dia? Dia boleh menerima yang bagus dia pada 300 hingga 3400 kilohertz. Okey. Itu adalah kabel bagi kabel dua dawai. Okey, manakala yang seterusnya adalah kabel sepaksi. Okey, kabel sepaksi ni adalah kabel yang mempunyai yang disambung mempunyai penutup plastik. Kemudian kita ada penebat, ada pengalir luar dan juga pengalir dalam.
Okey, ni biasanya kalau kita tengok yang paling jelas adalah kabel sepaksi ni biasanya digunakan dalam apa nama, kata apa, perhubungan dalam sistem perhubungan radio. Okey, kalau kamu nak tengok yang sepaksi ni biasanya dalam mana? Okey, mungkin kalau kamu pernah menggunakan antena televisyen lah kalau kamu tengok, ataupun apa nama, Astro punya tu kan, daripada piring. Itu adalah contoh bentuk kabel sepaksi. Okey. Tapi kabel sepaksi ni adalah satu media yang telah lama digunakan dalam perhubungan, radio dan mempunyai kelebihan dari segi lebar jalur. Okey, lebar jalur tadi kita tengok lebar jalur apa nama bagi kabel 2 dawai tadi, dia punya lebar jalur dia kecil je kan. 300 hingga 3,400 je kan. Sekarang ni kabel sepaksi ni kita tengok dia punya kelebihannya iaitu dia punya daripada 100 kHz hingga 500 MHz. Okey, itu dia punya lebar jalur dia. Daripada 100 kHz hinggalah 500 MHz. Tinggi kan? Okey, selain pada tu dia punya galangan dia adalah 50 ohm hingga 75 ohm. Okey, dia punya galangan bagi ni galangan ni kamu kena tahulah. Galangan ni sebenarnya dia macam kerintangan dalam kita punya kabel lah. Okey. Yang seterusnya kita tengok satu lagi iaitu gentian optik. Gentian optik. Okey, gentian optik ialah satu pilihan talian masa kini. Saya pun menggunakan gentian optik. Saya menggunakan Unify. Unify menggunakan gentian optik. Okey. Yang pertama sekali harganya adalah lebih murah berbanding dengan copper wire kan. Okey, sebab dia lebih kepada menggunakan plastik ya. Gentian optik, dia menggunakan gentian optik. Walaupun begitu, jalur lebarnya adalah lebih besar jauh daripada yang kita gunakan dengan kabel sepaksi dengan kabel dua wire tadi kan. Tengok jauh. Iaitu lingkungan adalah hingga 5 GHz. Besar kan? Kalau berbanding tadi, kita tengok berapa? Kalau kita gunakan kabel sepaksi hanya 500 MHz, manakala gentian optik sehingga 5 GHz. Okey. Di samping itu juga, dia lebih tahan lasak. Kelebihan dia lah. Bebas daripada hingar. Kalau tadi kita gunakan apa nama gelombang radio, kita ada gangguan melalui udara dan sebagainya lah, melalui apa nama kalau kita menggunakan kabel sekalipun, gangguan isyarat-isyarat daripada luar pun boleh masuk. Tapi kalau kita gunakan apa nama gentian optik ni, dia lebih bagus lah. Dia satu lagi, kemerosotannya adalah rendah. Okey, kemerosotannya adalah rendah, maksudnya isyarat yang dihantar tu dia tidak akan kurang. Okey, bukan tak akan kurang, dia akan kurang sikit sangat. Okey. Okey. Kita tengok asas dia. Gentian optik ni diperbuat daripada jalur kaca ataupun plastik yang diboloti dengan penebat. Okey, ini gambar rajah dia. Saya tunjukkan gambar rajah. Okey. Okey, yang gambar rajah di bawah ni adalah menunjukkan bagaimana sistem perhubungan menggunakan gentian optik. Okey, yang pertama sekali kita ada pemancar. Kemudian kita nyangkut dalam gambar rajah tu, kita tengok ada telefon. Kemudian pengokodan, maksudnya daripada isyarat digital analog tadi ditukarkan kepada dalam bentuk turutan bit ataupun dia tukarkan dalam bentuk digital. Kemudian dia akan tukarkan dalam bentuk sumber cahaya, kemudian masuk kepada, sebab cahaya ni pun lama-lama pun kita tengok kalau kita menyuluh pun lama-lama dia akan jadi malap kan. Makin lama, makin jauh, makin malap. Jadi dia perlukan repeater ataupun pengulangan. Dan juga yang seterusnya untuk penerima, dia akan nyangkut balik menggunakan turutan bit tadi. Dia mengesan cahaya,
Kalau tadi kita bagi sumber cahaya, ini dia akan mengesan cahaya. Yang seterusnya dia akan menyangkut masuk pada telefon ataupun modem. Okey. Okey, kita tengok last sekali ya. Last sekali sebelum kita akhiri kita punya ni adalah gelombang mikro. Okey, gelombang mikro. Oh, boleh ada lagi ya. Gelombang mikro. Gelombang mikro ni adalah frekuensi pantaran lazimnya menggunakan udara sebagai media. Okey, menggunakan udara sebagai media. Okey. Yang pertama sekali, yang contoh yang paling dekat, okey, pada gambar rajah ni, kita ada antena pemancar. Antena pemancar dan akan diterima oleh antena, okey, antena penerima. Okey. Okey, julat frekuensi gelombang mikro ni adalah dari 1 GHz hingga 300 GHz. Okey. Dalam perambatan gelombang mikro, dua frekuensi ataupun saluran diperlukan untuk memancar dan menerima isyarat pada menara gelombang mikro. Okey. Ini adalah saya tunjukkan contoh lah. Sama juga dengan tadi pada gentian optik tadi, dia juga memerlukan repeater ataupun pengulangan, stesen pengulangan. Yang mana pengulangan ni dia ada dua, dia terima dan juga dia pancar balik. Okey, sebab tu kita tengok kenapa kita perlukan antena banyak untuk dapatkan siaran telefon yang lebih meluas sampai meluas ke seluruh negeri. Sebab apa? Itulah sebabnya dia ada stesen pengulangan. Dia akan terima dan juga hantar balik. Hantar balik kepada satu tempat. Contohnya tempat-tempat yang tinggi, yang bangunan tinggi. Itu sebabnya kita tengok pemancar ataupun repeater ni, pemancar dan juga penerima, dia akan dia biasanya pada tempat yang tinggi kan. Okey, tempat yang tinggi supaya dia boleh hantar. Lepas tu dia hantar repeat balik, hantar ke tempat lain, hantar lagi. Jadi perhubungannya kita tahu, sebab kita pun dalam teori pun kita katakan bumi ni adalah bulat. Sebab kalau bulat, contohnya bulat kan, ini bulat, contoh bulat ni lah. Okey, dia bulat. Okey, katakan pemancar, kalau kita pemancar belah sini, kan dia ada halangan dekat sini kan. Jadi dia akan buat sini. Sini dia akan jadi repeater, dia hantar sini, dia hantar bawah lagi, hantar bawah ni, dan seterusnya lah. Itulah. Itu adalah gelombang mikro. Allah, tutup. Okey, yang seterusnya adalah gelombang satelit. Kita gunakan perhubungan satelit. Okey, satelit ni adalah lebih mudah lagi lah. Cuma kosnya memang agak mahal sikit lah. Yang pertama sekali kita nak hantar satelit ke udara. Dan juga kita perlukan sistem pemancar udara, pemancar dekat daripada bumi. Dan juga sistem penerima daripada bumi. Kalau kita tengok yang bentuk macam Astro tu kan. Astro tu menggunakan satelit. Perhubungan secara satelit. Okey, perhubungan secara satelit. Dan banyak lagi lah sistem perhubungan yang kita tengok macam siaran-siaran TV daripada luar negeri, semua dihantar melalui satelit. Okey. Sistem yang dihantar melalui satelit. Jadi kita katakan macam kita tengok satelit dia punya ketinggian dia daripada bumi adalah 35,784 km. Okey. Jadi dia boleh dia punya range dia tu adalah lebih besar lah. Kalau katakan di sini Okey, ni ambil ni kan, ni bumi kan. Kalau kata dia dekat sini, dia range dia adalah lebih besar kan. Kalau kata di bawah ni berapa kecil je kan. Dia punya penghantaran dia lebih kecil. Kalau katakan satelit, dia duduk kat sini kan. Apa yang dia boleh hantar sampai hampir separuh daripada bumi dia boleh cover. Kalau kata yang kecil ni, katakan kita gunakan pemancar, berapa dia punya range dia? Tak besar kan? Tak nampak, tak banyak lah. Itu sebabnya satelit ni penggunaannya adalah lebih meluas. Sekarang ni pun satelit banyak di angkasa tu kan. Sebab apa? Untuk perhubungan ni lah.
Okey. Saya rasa itu saja dulu mengenai, mukadimah mengenai perhubungan tadi. Apa yang kamu kena ingat, saya akan bagi nota lah, bagi nota, kamu baca. Nota tu tak seperti yang kadang-kadang saya ajar. Nota tu lain, kamu kena cari lagi. Kamu ada internet dan sebagainya, kamu carilah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat PKP. Okey.